Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, saya nak sambung pelajaran semalam. Okay, semalam kita dah buat macam mana nak buat imbangan duga. Okay, kita nak tutup imbangan duga dan semuanya lah. Okay, so hari ni kita pergi kepada bahagian yang kedua. Okay, iaitu kesilapan. Okay, kita biasa hidup, kita sebagai manusia kan, tak pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. Okay, awak belajar, awak hanya berdoa saja, tapi awak tak nak belajar. Awak doa supaya awak lulus tapi tak nak belajar. So doa yang awak buat tu akan jadi doa yang kosong lah. Lepas awak belajar tanpa berdoa, awak belajar tapi awak tak nak doa dengan Tuhan awak ni, so dia akan jadi usaha yang buta lah. Ini kata Kalbat lah, saya ambil memetik kata-kata dia pada hari ini. Okay, so begitu juga bila awak buat imbangan duga, mungkin ada kesilapan-kesilapan yang berlaku lah daripada imbangan duga tersebut yang mungkin kita tak perasan ataupun kita tak nampak. Sebab apa? Okay, untuk pengetahuan pelajar, imbangan duga yang imbang, walaupun kita dapat imbang, tidak semestinya dia menggambarkan dia bebas daripada kesilapan. Okay, kerana ada setengah kesilapan ni dia tidak akan menjejaskan keseimbangan imbangan duga. Dan kesilapan ini kita panggil dia sebagai kesilapan tidak ketara. Contoh, pelajar buat imbangan duga tu semua, tapi pelajar dapat imbang. Sebelah debit dan sebelah kredit amount yang sama. Tapi tak pastinya imbangan duga tu betul. Mungkin juga ada kesilapan. So ini adalah contoh-contoh kesilapan tidak ketara dalam imbangan duga. Contoh yang pertama adalah kesilapan amount. Yang kedua, kesilapan ketinggalan satu urus niaga. Yang ketiga, kesilapan terbalik ataupun songsang. Okay. Yang keempat, kesilapan komisen. Yang kelima, kesilapan saling mengimbangi. Dan yang keenam adalah kesilapan prinsip. So kita akan pergi kesilapan ni satu persatu secara detail. Okay pelajar, cikgu nak bagi tahu tips Okay, tips macam mana kita nak kesan kesilapan dalam imbangan duga. Okay, yang pertama sekali kita kena pastikan catatan debit dan sebelah kredit mestilah betul. Sebab itu penting untuk pelajar kena pasti akaun tersebut. Akaun itu kategori apa? Kemudian apa nama akaun tu? Okay. Lepas tu dia bertambah ke dia berkurang? Penting sebab tu kotak yang saya bagi tu sangat-sangat penting. Okay, lepas tu kalau ada perbezaan antara jumlah debit dan jumlah kredit, pelajar kena semak semula ledger. Kita semak ledger yang pelajar dah buat sebelum-sebelum ni. Betul ledger yang pelajar buat tu. Okay, lepas tu nilai perbezaan tu pelajar boleh bahagikan dengan 2. Contoh 400 bahagi dengan 200. So pelajar tengok apa item-item yang ada nilai 200. Kita cari jumlah dia dekat dalam imbangan duga yang kita buat sebelum ni. Pelajar juga boleh semak semula pengiraan dan baki dalam ledger. Jika salah, pelajar boleh betulkan. Okay, cross check balik semula satu-satu, tengok baki ledger ni betul tak? Pelajar transfer dalam imbangan duga ni sebelah debit. Kadang-kadang dekat ledger dia berbaki kredit tapi pelajar termasukkan dia sebelah debit. Okay, itu pun ada juga kemungkinan. Pelajar juga boleh semak semula pemindahan daripada buku catatan pertama ke dalam ledger serta catatan dan pengiraan dalam buku tu. Nah, ini adalah tips lah, okay, antara cara-cara untuk kita kesan kesilapan dalam imbangan duga. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, kesilapan ketinggalan satu urus niaga. Okay, apa yang dia masukkan dengan kesilapan ketinggalan satu urus niaga? Okay, dia berlaku apabila satu urus niaga tu langsung tak direkodkan dalam mana-mana buku perakaunan. Dia tertinggal. Jadi kalau dia tertinggal tak rekod, dia tak menjejaskan imbangan duga. Imbangan duga tu akan tetap seimbang. Okey, sebagai contoh, peniaga telah membuat ambilan wang tunai sebanyak RM350 untuk kegunaan sendiri tapi tiada rekod dibuat. Dia tak rekod. Dalam buku tunai dia tak rekod, dalam jurnal am dia tak rekod. So, bila kita buat imbangan duga, dia tetap imbang. Okey, yang kedua adalah kesilapan terbalik ataupun kita panggil dia sebagai kesilapan songsang. Okey, apa kesilapan ni? Kesilapan ni adalah apabila akaun yang sepatutnya kita debitkan, lepas tu kita kreditkan. Yang kita perlu kreditkan, so kita debitkan. Kan? Maksudnya awak catat dua-dua tapi cuma dia terbalik kan? Debit pergi kredit, kredit pergi debit. So dia tetap imbang juga kan? Okey. Contoh akaun faedah atas pinjaman sebanyak 300 dikreditkan. Padahal akaun faedah atas pinjaman itu adalah belanja. Kena debit. Okey? Dan didebitkan ke akaun bank. Okey, patutnya bank itu kita kredit sebab duit kita keluar tapi kita pergi debitkan. Okey, so dia terbalik lah syaratan sebelah debit dan sebelah kredit. Yang ketiga adalah kesilapan komisen. Okey, kesilapan komisen ni berlaku apabila terdapat satu urus niaga direkodkan menggunakan sistem bergu tetapi ke dalam akaun perorangan yang salah. Ini komisen.
dia pergi catatkan pada akaun yang salah lah. Contoh, jualan kepada Rosidah sebanyak 2,000 direkodkan dalam akaun Rashidah. Okay. Jualan kepada Rashidah sebanyak 2,000. Dia jual tu cara tunai. Tapi dia tak buat rekod tunai. Tapi dia rekodkan dalam akaun Rashidah. Okay. So, itu salah lah. Itu antara kesilapan commission. Okay. Kesilapan seterusnya adalah kesilapan saling meimbangi. Apa maksud kesilapan saling meimbangi? Dia berlaku apabila kesilapan di bahagian debit telah diimbangi dengan kesilapan kedua yang berlaku di bahagian kredit. So, dia saling imbang lah. Dia dah silap tapi dia buat lagi kesilapan yang kedua. Dan dia menyimbang. Amountnya sama. Okay. Sebagai contoh, jumlah belian 5,640 direkodkan dengan betul dalam akaun bank. Tapi direkodkan dengan 5,460 dalam akaun belian. Tapi dalam masa yang sama dia buat silap lagi. Sewa diterima 1,970 dan direkodkan dengan tepat dalam akaun bank tapi direkodkan 1,790 dalam akaun sewa diterima. Okay. So dia punya beza tu sama amount tu. Okay. So dia saling mengimbangi. Okay. Yang kelima adalah kesilapan prinsip. Okay. Dia berlaku apabila satu urus niaga direkodkan dalam akaun salah tapi mematuhi peraturan sistem catatan berguru. Contoh. Belanja membaiki kenderaan sebanyak 600 telah didebitkan dalam akaun kenderaan. Tapi sepatutnya urus niaga ini dilakukan dalam akaun belanja membaiki kenderaan. Sepatutnya dia membelanja membaiki kenderaan. Tapi dia pergi masukkan dalam akaun kenderaan. Dia kesilapan prinsip, maksudnya salah akaun. Akaun yang sepatutnya dia masuk, tak masukkan tapi dia salah masuk dekat akaun yang lain. Okey, yang ketiga adalah kesilapan amount. Kesilapan amount ni kesilapan nilai dia lah. Okey, contoh dia pulangan jualan Syamil 550 telah dilakukan sebagai 505. Sepatutnya 550 tapi dia catat 505. Sebab debit pun sama 505, sebab kredit pun 505. So itu adalah kesilapan amount. Okay. So ini adalah contoh-contoh 6 kesilapan yang kalau dia berlaku, dia menyebabkan imbangan duga ni nampak imbang. Tapi sebenarnya tak. Tapi sebenarnya imbangan duga tersebut ada kesilapan. Okay. Ini antara contoh-contohnya. Okay. Sekarang pelajar, saya nak tanya. Dekat mesej pun tak ada orang tanya lagi. Okey, kalau tak ada, saya sambung. Okey, saya sambung. Okey, sekarang kita lihat hubungan antara imbangan duga, inventory akhir dan juga penyata kewangan lah. Okey, kalau pelajar lihat ni, ini adalah inventory. Inventory ni apa? Inventory ni adalah barang niaga lah bagi sebuah perniagaan. Jimat storage. Okey. Okey, macam saya sebut tadi, inventory ni adalah merujuk kepada barang niaga yang kita miliki untuk dijual semula. So inventory ni adalah aset semasa perniagaan. So bila pelajar buat penyata kedudukan kewangan, inventory ni adalah aset semasa perniagaan. Okey, kalau untuk perkilangan yang keluarkan produk, okey, dia punya inventory dia biasa terdiri daripada bahan mentah, barang separuh siap dan juga barang siap. Contoh perkilangan, contoh syarikat Nestle kan, dia keluarkan barang-barang Nestle seperti susu, apa lagi? Coklat, okey macam-macam lah. Jadi dia punya inventory dia terdiri daripada bahan mentah, okey, barang separuh siap, yang dalam proses nak siap dan juga barang yang dah siap. Okey. Lepas ni kita tengok sistem inventory. Okey, macam mana kita nak buat penilaian ni, sistem inventory ni? So, kita ada dua sistem. Yang pertama dipanggil sebagai sistem inventory berkala. Yang kedua adalah sistem inventory berterusan. Okey, so kita ada dua lah. Okey, yang pertama adalah sistem inventory berkala. Yang kedua adalah sistem inventory berterusan. Amirul Hakimi dia kata tak boleh join Google Meet, ada masalah lain. Okey. So Amirul Hakimi masalah lain. Cikgu tak boleh masuk. Cuba lagi sekali. Syafiq dah masuk ke? Dah boleh masuk dah. Okey, sorry baru baca. Imran pun tak dapat masuk. Imran dah ada ke dalam ni?
belajar saya pun faham kan sebab gunakan data internet dan sebagainya. Tapi kalau pelajar tak boleh masuk kelas, pelajar perlu inform lah pada cikgu tu kan. Cikgu, data saya dah habis kan sebab kelas daripada pagi ke apa kan. At least cikgu mata pelajaran awak pun tahulah kenapa awak tak masuk kan. Awak ada masalah apa. So dia boleh take note lah dekat situ. Tak adalah nanti tiba-tiba dah dapat notis kena gantung sekolah pula kan. Okay. So kena inform lah dekat guru mata pelajaran awak. Okay. Okay, so sistem inventory ni ada dua sistem. Satu sistem inventory berkala, satu lagi sistem inventory berterusan. Okay, sekarang kita tengok apa tu sistem inventory berkala dengan sistem inventory berterusan. Okay, untuk pengetahuan pelajar, sistem ni bermaksud cara kita nak rekod kita punya inventory barang niaga ni lah. Okay, itu maksud sistem. Okay, sistem inventory berkala, okay, biasanya peniaga tak menyimpan rekod inventory yang keluar dan masuk. Okay, apa yang dia buat adalah pada akhir satu tempoh perakaunan, dia akan kira semua inventory dia satu persatu secara manual. Okay, dan biasanya sistem ni digunakan oleh perniagaan yang berskala kecil dan sederhana. Contoh kedai runcit. Dia kecil lah, kecil dan sederhana. Tapi kalau syarikat yang besar-besar ni tak boleh buat macam tu. Tak terkira nanti. Okay, so biasanya bila tutup tempoh perakaunan, dia akan kira balik semula satu persatu. Contoh, gula ada berapa paket yang tinggal, telur ada berapa, tepung ada berapa, roti ada berapa, susu ada berapa, ada kira satu persatu. Itu kalau inventory berkala. Okay, biasa yang perniagaan yang buat sistem inventory berkala ni adalah perniagaan yang berskala kecil dan sederhana. Dan biasanya kalau dekat kedai tu dia guna mesin tunai runcit lah. Awak tengok dekat dalam gambar ni, ini adalah gambar mesin tunai runcit. Okay, itu kalau perniagaan yang kecil-kecilan. Tapi kalau perniagaan yang besar ni, dia tak boleh guna sistem inventory berkala. Dia sangat susah. So, apa yang diguna adalah sistem inventory berterusan. Bila kata sistem inventory berterusan, dia menggunakan, contoh dekat Masli tu dia guna pengimbas dan kod bar. Kan kalau awak pergi kedai tu dia guna pengimbas dan kod bar, maksudnya dia guna sistem inventory berterusan. Okay, setiap hari dia beritahu berapa baki stok yang ada. Tengok sistem dia dekat dalam komputer. Okay, dan dalam rekod inventory ni dia pamerkan kuantiti, kos unit, jumlah kos sembelian dan juga kos jualan, inventory serta baki ahli inventory. Contoh hari ni dia nak cek berapa baki susu yang tinggal. Dia pergi dekat sistem, dia key in dia punya barcode dan sebagainya ataupun nama, so dia akan keluar secara detail. Berapa yang dah terjual, berapa yang belum terjual dan sebagainya lah. Dan biasanya syarikat ataupun ahli perniagaan yang menggunakan sistem inventory berterusan ni, nilai dengan kuantiti inventory dia sentiasa dikemas kini. Okay, dan ini membolehkan pesanan inventory yang baru dapat dilakukan dengan mudah pada masa yang tepat dan mengikut kuantiti yang diperlukan. Okay, sistem ni biasa digunakan oleh siapa? Digunakan oleh pasar raya yang besar seperti Tesco, Ion dan juga Maidin. Okay. Okay, kenapa sistem ni penting pelajar? Sebab inventory kita ni perlu dinilai pada akhir tempoh perakaunan. Contoh tempoh perakaunan awak setahun. Mula 1 Januari berakhir 31 Disember. Lepas tu awak kena kira kan untung ke rugi kan. Ataupun awak nak tahu untung atau rugi setiap bulan. Contoh nak tahu bulan Januari. So mula 1 Januari berakhir 31 Januari. So pelajar kena kira lah inventory ni. Okay, sebab kita nak tahu berapa kita untung, berapa kita rugi. Okay, so kita pelajar kena kira. Sebab itu sistem inventory ni sangat-sangat penting. Okay, daripada sistem tu juga kita boleh tahu ada tak inventory kita yang hilang ataupun inventory kita yang rosak. Okay, so kita tahu sebab kita ada sistem tersebut. Okay, so kalau awak tengok dalam format akaun perdagangan dan akaun untung rugi ni, nampak tak? Inventory akhir. Kita masukkan, kita kena kira sebab kita nak tahu kan berapa kos jualan kita. Inventory awal memang berapa baki yang tinggal lah. Okay, ni inventory akhir. Okay. Okay, macam mana pelajar nak tahu harga kos inventory ni? Okay, selalunya semua inventory kita ataupun stok kita ataupun barang niaga kita akan catat menggunakan kad inventory. Dalam kad inventory tu biasanya ada bilangan, ada tarikh, ada dokumen, ada nombor dokumen, kuantiti yang masuk, kuantiti yang keluar dan juga baki. Ini adalah contoh kad inventory. Nanti tahun depan kalau pelajar buat kerja khusus, okay, maka pelajar akan jumpa cara nak buat kad inventory ni lah. Okay. So, inventory akhir akan dinilai mengikut nilai yang terendah antara harga kos dengan harga pasaran. So, inventory akhir ni pelajar kena banding juga nak tahu kan. Harga kos dengan harga pasaran yang mana yang rendah. Kita akan nilai macam tu lah. Okay.
Okey, inventory akhir akan nilai mengikut nilai yang terendah antara harga kos dengan harga pasaran. Okey, sekarang kita tengok contoh. Okey, ni ada contoh. Okey, contohnya ada daripada buku teks juga. Okey. Urus niaga berikut diambil daripada perniagaan Puan Hanis yang menjalankan perniagaan kedai perabot di Pasir Gudang. Okey, bermaksud dia adalah perniagaan kedai perabot. Okey. So, pelajar kena tahu nama dia adalah perniagaan kedai menggigil kan? Dah tengah hari. Kedai perabot di Pasir Gudang. Okey. So, cuba pelajar bagi tahu saya, kalau kedai perabot, okey, apa inventory yang ada dekat kedai perabot? Apa barang niaga yang ada dekat kedai perabot? Cuba pelajar bagi tahu saya. Apa barang niaga ataupun inventory? Almari. Dia ada almari. Lagi? Ya sayang, dia ada almari lagi. Meja, sofa. Meja, sofa. Lagi? Kerusi. Lagi? Kedai perabot ada apa? Itu je. Ada meja, sofa, almari, kerusi. Itu je yang dijual kat kedai perabot. Rak buku. Rak buku. Lagi? Rak kasut. Rak kasut. Macam-macam lagi lah. Kapet kan. Kadang kedai perabot pun jual kapet kan. Lepas tu rak penyangkut baju. Rak penyangkut baju. Kan. Ampaian kan. Okay. So itu antara inventory yang ada dekat dekat kedai perabot lah. Okay. So kita sambung balik semula. Okay. So bila pelajar tengok contoh ni. Yang pertama kad inventory ni satu kad hanya boleh isi satu barang saja. Tak campur barang situ, kerusi situ tak boleh. Satu kad hanya untuk satu barang saja. Okay. So kad inventory satu dia buat kat sini adalah untuk contoh rak pameran. So dia bagi dekat sini invoice lah, invoice salinan. Okay, sekarang ni adalah perniagaan kedai perabot Pasir Gudang namanya Puan Hanis. So bila salinan bermaksud apa pelajar? Kita jual ke kita beli? Pelajar, bila invoice salinan kita jual ke kita beli? Siapa boleh jawab? Dah semua senyap. Tengok Google Meet. Ada yang type message tak? Kalau invoice salinan ni kita jual ke kita beli? Jual. Okay? Makna jawab dia kata jual lah. Betul lah tu. Kalau invoice salinan ni maksudnya kita jual lah. Lagi satu nak tahu kita jual ke kita beli. Tengok ni. Dekat atas ni siapa yang keluarkan invoice tu. Sekarang kedai perabot Anis yang keluarkan invoice tu. Jadi dia jual kepada siapa? Dia jual kepada butik Mira. Apa yang dia jual pada butik Mira? Dia jual rak pameran. Sebanyak berapa? 3 unit. Harganya RM450. So bila dia jual rak pameran dia pada butik Mira, bermaksud rak pameran dia keluar lah. Kita kena catatkan dalam kad inventory bahagian keluar. Kuantitinya 30. Okey, harganya 450. Okey, amountnya 13,500. Ni silap ni. Ni di bahagian sini sebenarnya. Okey, dekat bahagian keluar. Sekejap Cikgu undo balik. Okey, dekat bahagian keluar. Okey, ni baki Ini baki. Okey, ni baki dia. So nanti pelajar akan catat kat sini lah dekat bahagian keluar. Kuantitinya adalah 3. Okey. Lepas tu harga dia adalah 450. Okay, so 30 tolak 3 baki tinggal 27. Okay. So dekat bahagian keluar lah pelajar kena catat. Okay, yang kedua ni adalah
Okey, yang kedua ni adalah kedai perabot Titi dia jual kepada kedai perabot Anis. Maksudnya Anis beli daripada kedai perabot Titi. So kalau beli barang bermaksud barang masuk lah kan. Okey, apa yang dia beli adalah kerusi. Okey, berapa dia beli? 20. So pelajar kena mencatat dekat sini lah. So ini baki kerusi yang ada 10. Okey, dia tambah lagi, dia beli pada 5 Januari. So tarikh dekat sini mesti 5 Januari. Pelajar kena catat macam gitu, 5 Januari. Okey, berapa kerusi yang masuk? Okey, kerusi yang masuk adalah 20 unit. So pelajar kena tulis kat sini 20 unit. Okey, berapa harga dia? Okey, total dia adalah 1,100. Okey, boleh Okey, ini dokumen seterusnya. Ini adalah contoh nota kredit. Okey, kedai perabot Titi kepada kedai perabot Hanis lah. Dia pulangkan balik kerusi. Okey, yang dia beli tu sebanyak 5 kuantiti dia sebab rosak. Okey, so awak tengok dekat kad inventory kerusi ni. Kalau awak perasan baki 10 kan? 1 Januari baki dia ada 10. Lepas tu 5 hari bulan. Okey, yang sebelum ni tadi dia beli 30 kan? Okey. Dia beli 20. Okey, dia beli 20 so baki dia ada 30 lah. 10 tambah 20 tadi yang saya suruh awak kira. So baki dia tinggal 30. Okey, lepas tu 6 hari bulan. Awak tengok tarikh ni 6 hari bulan. Dia pulangkan balik kerusi yang rosak tu sebanyak 5. So bila dia pulangkan balik kerusi yang rosak tu 5. So dia kira sebagai keluar lah. Okey, keluar. Okey, sebab dia dah rosak kan. So 5. So tinggal berapa? Tinggal 25. Okey. Nota kredit ni kedai perabot Titi keluarkan kepada perabot Anis. Sebab perabot Anis yang jual yang belikan daripada perabot Titi. Jadi bila dia pulangkan, kedai perabot Titi pun kena bagilah nota kredit daripada kedai Anis. Mengatakan dia dah terima dan dia dah kreditkan lah akaun dia. Okey, lepas tu dia ada memo. Pengurus telah mengambil sebuah kerusi bernilai 55. So ini adalah ambilan lah. Okey, bila pengurus tu ambil, tarikhnya 12 Januari. So pelajar kena rekod dekat sini dekat kad inventory kerusi 12 Januari. Dokumen yang terlibat adalah memo. Macam tadi dokumen terlibat adalah nota kredit. Okey, kalau ada nombor dokumen masukkanlah. Memo biasa dia mula dengan M. Memo M. Nota kredit dia NK. Kalau invoice dia IMV. Itu dia punya nombor dokumen depan dia lah. Okey, berapa dia ambil? 1. So baki yang tinggal 25 tolak 1 tinggal 24. So pada hujung bulan 31 Januari, pada hujung bulan Januari, baki yang tinggal adalah sebanyak 24 buah kerusi lagi yang dia ada. Okey, kalau rak pameran ni asal 30. Okey, tadi yang kat sebelah ni kan. Awak tengok sebelah. Okey, nampak? Baki dia jual. So, makin berkurang. So, 30 tolak 3 tinggal 27. So, baki dia yang ada adalah 27. Okey, ni keluar dia keluar. Sebab dia jual pada orang. So, dia punya rak pameran tu dah semakin berkurang. Okey. Ini yang saya kata tadi, bila nak kira inventory akhir, awak kena buat perbandingan antara harga kos dengan harga pasaran yang mana lagi rendah. Yang rendah awak akan ambil. Contoh, rak pameran ada baki tadi 27 unit kan. Harga kos dia 450. Tapi bila awak compare dengan pasaran, harga dia 600. So, awak nak ambil harga 450 ke awak nak ambil harga 600? Pelajar, cuba jawab. 600. Okey, dia punya tips dia, kita akan ambil harga yang lebih rendah. So, antara harga kos dengan harga pasaran, yang mana lagi rendah? Okey, harga kos 450. So, pelajar kena ambil untuk rak pameran, pelajar kena ambil harga kos sebab harga kos yang lagi rendah. Okey, untuk kerusi, pelajar tengok untuk kerusi harga kos dia RM55. Tapi harga pasaran dia RM50. So, pelajar nak kira inventory akhir tu, pelajar nak guna harga kos ke harga pasaran? Nak guna harga yang mana? Yang mana lagi rendah? Harga kos ke harga pasaran? Untuk kerusi. Kita akan guna harga pasaran. Sebab harga pasaran lagi rendah daripada harga kos. So, kalau pelajar perasan, pelajar ambil kalkulator. 24 unit, darat dengan 50, pelajar dapat 1,200. 27 unit, pelajar darat dengan 450, pelajar dapat 12,150. Okey, lepas tu macam mana nak kira
jumlah nilai inventory akhir tu. Dekat jumlah tu pelajar tambahkan semua. So pelajar dapatlah jumlah inventory akhirnya adalah 13,350. Sebab bila kita masukkan dalam nyata kedudukan kewangan, kita tak masukkan inventory akhir tu satu-satu. Kita hanya ambil jumlah sahaja. Okey, kita hanya ambil jumlah sahaja. Okey, so jumlah ni kita postkan dia ke general arm. Nama dia adalah debit inventory akhir 13,350. Kredit akaun perdagangan 13,350. Kenapa kredit akaun perdagangan? Sebab kita pindahkan inventory akhir tu dalam akaun perdagangan. Okey, lepas tu kalau pelajar buat ledger, okey, akaun inventory. Okey. Tapi sebenarnya kita tak buka lah ledger akaun inventory ni, tapi cuma nak tunjuk saja pada pelajar Sebenarnya kita tak buka akaun inventory. Tapi nak tunjuk saja pada pelajar. Okey, bahagian butirannya adalah akaun perdagangan sebab kita akan postkan dia ke akaun perdagangan. Okey? Okey, yang seterusnya. Okey, apa hubungan antara imbangan duga dengan inventory akhir dalam nyata kewangan? Okey. Kalau inventory akhir pelajar tinggi, kos jualan pelajar akan rendah. Jadi untung kasar pelajar yang dapat adalah tinggi. Tapi kalau inventory akhir rendah, kos jualan tinggi, maka untung kasar yang buat adalah rendah. Untung kasar yang pelajar dapat adalah rendah. Ini kesan dia. Ini memang ini kesan yang akan berlaku. Sebab tu inventory akhir tu kita kena kira betul-betul. Tak boleh tipu-tipu. Mesti kira betul-betul. Tak boleh tersalah kira. Okey. Kita tengok secara figure angka. Okey. Contoh. Inventory akhir dia 16,375. Pelajar dapat untung kasar dia 15,422. Ini kalau inventory akhir dia rendah. Pelajar nampak bila inventory dia akhir dia rendah, untung kasar dia cuma dapat 15,425. Tapi kalau inventory akhir tinggi, contoh daripada 16,000 ni, inventory akhir dia jadi 25,375. Pelajar nampak tak? Untung dia bertambah. Okay. So, itu dia punya hubung kait dia lah. Okay, itu dia punya hubung kait dia. Okay. Bila kita letak figure yang lebih tinggi, bila nilai inventory akhir ni lebih tinggi daripada yang atas tu, pelajar akan nampak untung dia pun meningkat. Untung kasar dia meningkat lagi banyak. Okay, so ini adalah hubung kait dia lah. Jadi sebab itu inventory akhir ni adalah elemen yang sangat-sangat penting untuk kita kira betul-betul supaya kita tak dapat satu penyata kewangan yang tak sahih. Okay? Okay, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada, kita pergi pada uji minda. Okay, saya nak pelajar buat. Okay, jawab soalan dekat buku teks, muka surat 211. Okay, saya minta pelajar jawab soalan dekat buku teks, muka surat 211. Okay, dan next kelas minggu hadapan lah. Minggu hadapan kita akan bincangkanlah jawapan dia. Okay, dan saya nak minta pelajar nanti isikan jawapan dalam Jamboard lah. Okay, minggu hadapan kita akan bincang jawapan. Okay. Ada apa-apa soalan lagi pelajar nak tanya?